Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, syukur alhamdulillah masjid kita, Masjid Qariah Kampung Licin Hulu telah diberi kebenaran untuk memulakan solat fardu berjemaah untuk 3 waktu, iaitu fardu maghrib, isyak dan subuh bermula hari ini maghrib tadi. Jadi ini yang pertama, kita ucap syukur dan mudah-mudahan apa yang kita dapat ini, kebenaran ini dapat kita kekalkan. Itu yang lebih penting. Untuk mengekalkan kebenaran ini, kita semua perlu pertama sekali mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Antaranya adalah kita kena berwuduk di rumah, kita kena bawa sejadah, kita kena tutup mulut pakai penutup muka, dan juga penjarakan sosial semasa solat. Dan satu lagi yang penting juga adalah selepas solat kita tidak dibenarkan iktikaf, kita tidak dibenarkan solat sunat di masjid. Kalau nak buat, kita kena balik ke rumah. Itu antara SOP yang kita kena patuhi. Jadi ada juga kes-kes di luar sana, di masjid-masjid lain, di mana apabila kebenaran diberi, hanya bertahan untuk beberapa hari saja. Sekiranya didapati masjid kita tidak mematuhi, sebab kita juga rasanya dipantau, ada badan-badan pemantau yang memantau aktiviti solat berjemaah kita. Sekiranya didapati kita tidak mematuhi, arahan itu akan ditarik balik. Ataupun sekiranya ada kes di masjid kita, ataupun bukan masjid kita saja, di zon kita, di mukim kita, di mukim semenyih, sekiranya zon hijau ni bertukar kepada kuning, kebenaran untuk menunaikan solat fardu 3 waktu ni akan ditarik balik serta merta. Tak payah nak tunggu esok, tak payah nak tunggu lusa. Jadi segala pengumuman dan sebagainya akan dibuat melalui WhatsApp group dan sebagainya. Jadi tuan-tuan di luar sana boleh sentiasa refer kepada surau-surau ataupun WhatsApp group yang sedia ada. Itu sangat penting. Jadi sekali lagi saya merayu kepada semua yang ingin datang menunaikan solat fardu berjemaah 3 waktu, maghrib, isyak dan subuh, untuk datang awal sikit untuk mendaftar diri, cek suhu dan sebagainya, supaya tidak kalang kabut nanti, ataupun kita mudah bagi pihak AJK masjid untuk menguruskan. Itu juga penting. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah kebenaran untuk kita menunaikan solat Jumaat tidak melebihi 40 orang. Tadi solat fardu 3 waktu juga tidak melebihi 40 orang. Itu kebenaran yang diberikan. Jadi yang lebih penting adalah nanti bila solat Jumaat nanti, solat Jumaat tidak melebihi 40 orang. Jadi kaedah yang dicadangkan oleh pihak masjid dan juga pihak PAID Ululangan adalah, yang pertama sekali, kita kena mendaftar. Tuan-tuan kena ingat, jangan datang sesuka hati hari Jumaat nak datang nak solat. Sebab kita tidak benarkan tanpa tuan mendaftarkan diri dulu, dan juga tanpa tuan dijemput. Ini dua ayat yang paling penting. Pertama sekali, tuan mesti mendaftar. Bila dah mendaftar pun tidak semestinya tuan boleh datang solat Jumaat setiap minggu. Sebabnya sekiranya pendaftaran melebihi 40 orang, kita akan lakukan penggiliran. So maksudnya kalau ada 80 orang, maknanya kita ada 2 kumpulan. Satu kumpulan akan datang satu Jumaat dan satu kumpulan lagi akan berehat. Jumaat akan datang, satu kumpulan lagi akan datang, dan satu kumpulan lagi akan berehat. Begitu juga seterusnya, sekiranya kita ada 200 ke berapa dan sebagainya, kita akan bagi kepada beberapa kumpulan yang mengandungi 40 orang setiap Jumaat.
setiap jemaah. Jadi itu sangat penting. Yang pertama sekali mendaftar, banyak dah borang-borang ataupun apps di surau-surau saya rasa, atau di WhatsApp group, di WhatsApp group masjid, WhatsApp group mana-manalah, Bandar Tasik Kusuma dan sebagainya. Diharapkan tuan-tuan dapat mendaftar dulu. Bila tuan mendaftar, nanti tuan akan dimasukkan ke dalam satu grup WhatsApp untuk tujuan pemberitahuan dan sebagainya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, kena mendaftar. Yang kedua, bila dah mendaftar, tuan akan dimasukkan dalam satu WhatsApp group solat Jumaat Masjid Qaryah Kampung Licin Hulu, dan tuan tidak dibenarkan untuk datang ke masjid sesuka hati tanpa ada jemputan. Jemputan tu dalam bentuk berbagai, mungkin jemputan dalam WhatsApp group, jemputan dengan kad jemputan dan sebagainya. Itu terpulang pada pihak masjid. Yang penting tuan-tuan tidak boleh datang solat berjumaah hari Jumaat tanpa adanya jemputan, dan tanpa adanya, apatah lagi kalau tuan tidak mendaftar. Itu untuk solat Jumaat, sebab kita solat Jumaat ni kita jangkakan lebih daripada 40. Tapi macam tadi, untuk solat fardu 3 waktu tidak perlu mendaftar. First datang awal, siapa cepat dia dapat tempat, macam tu. Kalau hari ni tadi pun, hari pertama maghrib tadi ada lebih kurang cuma 15 orang, 16 orang saja. Jadi kita ada lagi banyak tempat lagi sebenarnya kalau tuan-tuan nak datang untuk solat berjemaah 3 waktu. Jadi itu beza tadi, solat berjemaah 3 waktu dengan solat Jumaat. Solat Jumaat tuan-tuan kena mendaftar, tuan-tuan akan dimasukkan ke dalam satu WhatsApp group, dan tuan-tuan tidak boleh datang sesuka hati tanpa ada jemputan, jemputan daripada pihak masjid. Jemputan itu berbentuk jemputan dalam WhatsApp group ataupun jemputan melalui kad jemputan. Itu kita akan confirmkan kemudian. Yang lainnya macam biasa, kita kalau tengok kawasan masjidnya, kita dah ada arah-arah dan sebagainya. Kita telah tutup kawasan-kawasan yang tidak perlu digunakan, kita dah tutup, dan tuan-tuan tidak dibenarkan untuk berada tempat yang tidak dibenarkan. Arah-arah masuk keluar pun kita telah tentukan, dan kebanyakan tempat-tempat wuduk pun kita telah tutup. Sebab tuan-tuan kena ambil wuduk di rumah, bawa sejadah, datang, kena bila masuk nanti untuk solat Jumaat kena cek kedatangan, nama tuan ada di situ ataupun tidak, ambil suhu, masuk. Bila dah habis solat, tak boleh menunggu di masjid, tidak boleh iktikaf di masjid. Itu antara beberapa perkara yang penting yang ingin saya sampaikan di sini. Jadi mohon kerjasama tuan-tuan yang ingin hadir untuk solat fardu 3 waktu berjemaah, dan juga untuk solat Jumaat untuk mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Detail-detail peraturan ini ada di dalam Google Map. Google Map, masa pendaftaran tu di bawah tu ada detailnya. Kita ada tuliskan syarat-syarat dan sebagainya. Jadi bila tuan-tuan baca tu, bila nak mendaftar nanti tuan-tuan baca tu dulu. Jadi sangat penting, disebabkan oleh kes-kes di tempat-tempat lain juga, di masjid-masjid lain juga ada kes-kes di mana masjid baru dibenarkan buka 1 hari 2 hari, tetapi disebabkan ada kejadian baru, disebabkan oleh jemaah kemungkinan, ataupun disebabkan di mukim itu, contohnya di mukim Semenyih, sekarang ni dah zon hijau, tetapi disebabkan ada satu kes kat luar sana, ataupun satu kes di masjid-masjid di zon Semenyih ni, kebenaran itu akan ditarik balik dengan serta-merta. Jadi saya mohon sekali lagi tuan-tuan untuk kembalilah ke masjid, kembali bersolat berjemaah dan solat Jumaat ke masjid, tetapi dengan norma-norma baru. Kita kena biasakan, dan kita kena disiplinkan diri kita. Jangan disebabkan kita seorang yang tidak ikut peraturan, kebenaran
untuk zon semenyih, bukan masjid saja. Kalau satu pun kes kita ada dekat Masjid Karya Kampung Lincing Hulu contohnya, maknanya di zon semenyih ni ada satu kes, dan semua masjid di zon semenyih ni akan bertukar kepada kuning, dan kebenaran untuk solat fardu dan solat Jumaat akan ditarik balik, disebabkan oleh mungkin kita seorang. Itu sangat penting saya nak tekankan di situ. Mudah-mudahan dengan sedikit pencerahan pada hari ini, pada malam ini, saya mengharapkan tuan-tuan semua dapat patuhi, dapat ikut, dan kita akan dapat terus melakukan solat solat fardu 3 waktu, maghrib, isyak, subuh, dan juga solat Jumaat secara berterusan insya-Allah. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah laluan keluar. Pembetulan dari ucapan Nazir Masjid tadi, beliau masukkan Google Form, bukan Google Map. Terima kasih.